Assalamualaikum dan salam sejahtera, saya Iqbal Ahmad dan ini adalah Bankai ataupun membangun karakter bangsa intelektual. 1.1 Pendidikan. Tular pada tahun 2022 menerusi laporan beberapa media arus perdana negara mengenai lambakan lebih 70% pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM yang memilih untuk tidak melanjutkan pembelajaran ke mana-mana institusi pengajian tinggi. Bukankah sedari dahulu lagi telah ditanamkan cita-cita dalam benak pemikiran anak-anak bangsa agar menuntut ilmu biarlah sampai ke Menara Gading? Lalu kenapa terhenti saat hanya tinggal selangkah saja lagi untuk mereka bergelar mahasiswa? Hal ini serta-merta mendorong pihak-pihak tertentu untuk menyuarakan keresahan akan potensi kekurangan tenaga kerja profesional bagi negara di masa akan datang. Pelik tapi benar, yang ditanamkan adalah cita-cita menuntut ilmu, cintakan ilmu, namun yang dikhawatiri adalah kehilangan tenaga kerja di masa hadapan. Tesis yang pertama dan menjadi asas Menara Gading adalah kewujudannya sebagai tempat menuntut ilmu. Tesis kedua pula adalah peranan university sebagai kilang penghasilan tenaga kerja untuk industri masa hadapan yang mungkin belum pun wujud di negara ini, namun menjanjikan pulangan dan pendapatan lumayan buat graduan suatu masa nanti. Duka citanya dengan senario semasa yang menyaksikan graduan lepasan university dipaksa bekerja dalam sektor luar daripada bidang pengajian, dengan kadar gaji minimum yang tidak ubah seperti penghinaan buat golongan terpelajar, maka tesis kedua secara tidak langsung melayakkan university dilihat sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan pada hari ini. Hal ini disebabkan oleh kegagalan scroll ijazah ataupun transkrip peperiksaan untuk meyakinkan majikan bahwa graduan mampu melaksanakan pekerjaan serta tugasan yang diberikan. Barangkali inilah penyebab utama mengapa ramai generasi muda tidak lagi berminat ke university pada hari ini. Bebanan hutang yang terpaksa ditanggung demi membiayai kos pengajian di universiti, penawaran kursus yang tidak relevan, ketidakboleh pasaran graduan, pengangguran, dan penganiayaan kini menjadi norma baharu yang terpaksa dihadapi lulusan universiti yang suatu ketika dahulu diberikan penghormatan dan sanjungan tertinggi oleh masyarakat sekeliling. Kini, meskipun segala cabaran tersebut sudah mendominasi pemandangan sekeliling, malangnya tiada pun kedengaran suara pembelaan daripada barisan akademik dan pensyarah-pensyarah universiti yang sepatutnya membela nasib anak-anak didik dan pelapis mereka. Sebaliknya, yang kedengaran hanyalah cakap-cakap retorik ahli politik yang dikumandangkan setiap kali mengampiri tarikh pilihan raya. Jelasnya, barisan akademik dan pendidik yang sepatutnya menjadi golongan intelektual sudah tidak lagi hiraukan nasib pelapis mereka yang juga merupakan aset paling berharga dalam sesebuah negara demokrasi. Saya seorang yang sangat sukakan university. Saya hampir menyembahnya. Dan sekarang, saya memberitahu orang yang lebih muda. Jangan pergi ke university melainkan Anda mengambil sains. Pergi ke college perdagangan. Atau pergilah kemana saja. Perkara paling menyedihkan yang berlaku di dunia barat pada ketika ini ialah kita telah membenarkan minda sekunder, agen politik, pengajaran propaganda, masuk ke university. Kita telah menghancurkan jiwa university. Petikan kata-kata Rex Murphy dalam wawancara bersama Jordan B. Peterson 2021. Peranan tradisional university adalah sebagai pusat perkembangan ilmu yang seterusnya bertujuan untuk melahirkan golongan intelijensia atau golongan intelektual kalau menurut tongkat waran Usman Awang. Namun, diamnya barisan akademik dan intelektual negara dewasa ini telah membuktikan bahwa fungsi institusi seperti universiti kini hanyalah seperti yang disarankan oleh tesis kedua yang telah disebutkan sebelumnya, yakni untuk menjadi alat yang digunakan untuk mengaut keuntungan oleh pelbagai pihak semata. Inilah kebimbangan yang disuarakan oleh Rex Murphy, seorang penulis dan pemerhati politik Kanada. Hal ini paling terlihat ketara apabila tempoh pengajian di universiti dipanjangkan atas alasan menjaga kualiti graduan, dan dalam pada masa yang sama memaksimumkan pula kutipan iuran daripada pelajar yang terpaksa berhutang piutang dengan badan-badan tertentu demi menampung kos sara hidup dan kos pengajian yang saban tahun terus meningkat. Paling teruk, apabila pelajar ditawarkan dengan program-program yang tidak tempat dalam mana-mana industri atau sektor pekerjaan, bahkan tiada asas signifikannya langsung dalam kehidupan. Namun, kebimbangan Murphy itu bukanlah sesuatu yang baru. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe menerusi Menteri Pendidikan Hakubun Shimomura telah mengarahkan universiti-universiti awam di Jepun untuk mengurangkan penawaran kursus berkait sains sosial dan kemanusiaan. Langkah revolusioner ini adalah sebahagian daripada pelan Abe
untuk memperbanyakkan kursus-kursus yang lebih praktikal dan menepati keperluan ekonomi semasa negara, berbanding dengan kursus yang banyak berkisar berkenaan teori semata. Meskipun menerima kritikan daripada sebahagian ahli akademik yang menyifatkan langkah tersebut sebagai anti-intelektual, namun terdapat juga universiti yang menerima baik langkah berkenaan. Daripada 60 buah universiti yang menawarkan kursus berkait kemanusiaan dan sains sosial di Jepun, 26 darinya telah mengurangkan dan memansuhkan program berkait. Laporan Times 2015. Laporan Times Higher Education 2015 yang sama juga menyifatkan bahwa langkah kerajaan Jepun memansuhkan bidang sains sosial dan kemanusiaan di universiti-universitinya adalah atas desakan ekonomi yang disebabkan oleh kadar kelahiran yang rendah di negara matahari terbit itu. Akibatnya, jumlah pelajar di universiti semakin berkurangan. Universiti tidak dapat menjalankan fungsinya 100% dan akhirnya menyebabkan kerugian kepada negara seluruhnya. Dalam konteks negara seperti Jepun, pengambilan pelajar daripada luar negara adalah jalan penyelesaian terbaik demi memastikan kelangsungan kewujudan universiti di masa hadapan. Dan ini menuntut proses pengantarbangsaan universiti tempatan. Untuk tujuan itu pula, adalah penting untuk memperkenalkan nama suatu-suatu universiti di peringkat global. Dan cara terbaik melakukannya adalah dengan mempertingkat kedudukan universiti dalam ranking dunia yang dikeluarkan oleh Times Higher Education dan QS Top Universities. Untuk tersenarai dalam kalangan universiti yang terbaik memerlukan penerbitan kajian ilmiah yang bukan sahaja banyak, tetapi turut berimpak tinggi. Sua dan Kuhn 2015. Dalam hal ini, barangkali tidak ada sebarang masalah mengantarabangsakan universiti, andai hala tuju evolusi universiti di seluruh dunia itu adalah dengan menerbitkan kajian-kajian ilmiah berimpak tinggi. Dengan cara itu, barangkali kualiti golongan intelektual yang dilahirkan juga akan lebih terjamin, dan dengan pantasnya dapatan kajian baharu boleh diperolehi daripada universiti-universiti seluruh dunia. Namun, pengantarbangsaan universiti juga membawa permasalahan yang lebih serius, yang terbukti telah menjadikan universiti medium penularan budaya free thinkers yang lebih efisien. Implikasinya adalah kerugian yang lebih besar buat negara, yang menaja pelajar mengikuti program kemanusiaan dan sains sosial ke luar negara, karena akhirnya mereka akan pulang ke tanah air dengan membawa cara pemikiran songsang bersama. Ia adalah satu kegilaan yang dahsyat. Saya menjadi sangat pesimistik tentang dunia barat. Sebelum kelas, mereka akan berkata, "Mari kita semak. Anda mau dipanggil dengan kata ganti nama apa?" Dan bahasa Inggris saya tidak begitu bagus. Saya kadang-kadang tersilap menggunakan him atau she. Dan kemudian mereka mulai meminta saya untuk menggunakan kata ganti nama they. Dan saya tidak tahu bagaimana untuk memasukkan kata ganti nama itu dalam bahasa Inggris saya dengan betul. Satu hari, saya bergaduh dengan profesor saya. Dia berkata, hakikat bahwa Anda membiarkan seorang lelaki memegang pintu untuk Anda menunjukkan bahwa Anda mengalah kepada dominasi mereka. Dan saya kata tidak. Bukankah itu satu perlakuan baik, tanda kesopanan? Saya pun akan pegang pintu untuk orang lain. Ia bukan bermaksud saya coba menunjukkan saya berkuasa daripada orang lain. Dan profesor saya berkata, otak Anda telah dicuci oleh Korea Utara. Petikan kata-kata Park Yeon-mi dalam temu bualnya bersama Jordan Peterson 2021. Dalam satu sesi wawancara bersama Jordan Peterson 2021, Park Yeon-mi yang juga merupakan seorang aktivis kemanusiaan daripada Korea Utara telah berkongsi pengalamannya sewaktu belajar di University Columbia di Amerika Syarikat antara tahun 2016 hingga 2020 yang lalu. Menurut Park Yeon-mi, waktu yang dihabiskannya selama 4 tahun di universiti tersebut hanyalah satu pembaziran masa dan uang. Apa yang terjadi adalah seperti petikan kata-katanya tersebut. Akhirnya, karena khawatir akan digagalkan oleh pensyarahnya, Park Yeon-mi terpaksa menahan dirinya daripada meluahkan buah pikirannya kepada sesiapapun. Khasnya kepada barisan pensyarahnya yang tidak berkongsi fahaman moral yang sama dengannya. Menurutnya lagi, layanan yang diterimanya di universiti itu adalah tidak lebih baik daripada layanan ketika dia tinggal di Korea Utara dahulu. Untuk rekod, University Columbia kini adalah universiti yang menduduki ranking ke-19 terbaik di dunia. Sumber QS 2022. Sementara Universiti Malaya yang merupakan universiti terbaik di Malaysia pula hanya menduduki ranking ke-65 carta yang sama. Namun, barangkali yang paling kurang menyenangkan adalah penawaran program kesenian ijazah sarjana muda dalam bidang wanita, gender dan sexuality oleh University Harvard, universiti yang menduduki ranking ke-5 dunia. Penawaran program tersebut oleh
salah satu institusi intelektual terkemuka dunia, adalah manifestasi pengiktirafan auta yang menunjangi perjuangan feminisme, kesamarataan gender, dan LGBTQ oleh dunia barat. Dan pada masa yang sama, mengantar satu message serta isyarat kepada seluruh masyarakat dunia yang menjunjung tinggi budaya intelektual, bahwa gerakan intelektualisme sudah kalah. Di dalam ringkasan eksekutif Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015-2025, Kementerian Pendidikan Malaysia menjelaskan bahwa fungsi sistem ranking adalah sebagai alternatif untuk memberikan petunjuk kepada kualiti sistem yang digunakan pakai, dan bukanlah satu penanda aras yang tepat. Dalam kenyataannya beberapa tahun sebelumnya, bekas Naib Chancellor University Science Malaysia, Tan Sri Zulkifli menyifatkan sistem dengan standar yang tidak tetap dan sentiasa berubah-ubah adalah seperti permainan kejar-mengejar yang hanya akan menguntungkan penetap permainan. Sumber SUA dan KUN 2015. Malah, beliau juga menyifatkan bahwa sistem penilaian kualiti universiti-universiti di seluruh dunia hari ini adalah sistem yang membutakan pentaasub. Sebagai alternatif kepada sistem ranking universiti dunia sedia ada, beliau menyarankan agar universiti tempatan memfokuskan lebih banyak usaha untuk menjadi peneraju dalam suatu kajian berbanding menerajui senarai ranking universiti terbaik dunia, yang disifatkannya sebagai tidak adil. Ringkasnya, saranan beliau adalah agar universiti-universiti Malaysia hari ini menjadi unik dan mendapat pengiktirafan dunia dengan caranya tersendiri, dan bukan ditentukan oleh sistem ranking garapan barat. Saya akan mempersoalkan sistem penilaian THES. Apa yang istimewa sangat tentang kedudukan universiti di peringkat dunia sampai kita perlu berhempas pulas? Kenapa tidak sistem penilaian selain daripada THES? Kenapa Malaysia tidak mencipta senarai kedudukan universiti terbaiknya sendiri? Dan konsep sistem THES kadangkala dilihat sebagai sistem yang membutakan pentaasub, sistem yang tidak sepatutnya difahami barisan politikus yang hanya melihat kepada angka sebagai penilaian sepenuhnya kualiti sesebuah universiti. Petikan kata-kata Tan Sri Zulkifli Abdul Razak. Namun, argumen Tan Sri Zulkifli berkenaan sistem penilaian kualiti universiti yang membutakan pentaasub adalah satu argumen universal yang turut boleh digunakan untuk mengkritik sistem-sistem penilaian lain yang digunakan pakai dalam sistem pendidikan sedia ada. Misalnya, sistem penilaian peperiksaan yang disandarkan pada jumlah A dan CGPA. Seperti sistem ranking universiti, kebergantungan pada grade dan angka keputusan peperiksaan semata akan mewujudkan ketaasuban dan akhirnya mewujudkan dogma dalam masyarakat yang menilai kualiti manusia menggunakannya. Sedangkan kualiti karakter manusia itu sepatutnya dinilai bukan hanya bersandarkan pada keupayaannya sebagai pengingat fakta, tetapi sewajarnya lebih ditekankan kepada ketertinggian moral dan akhlak yang membezakannya daripada haiwan. Ringkasnya, bidang pendidikan menyajikan cabaran kepada usaha pembangunan karakter bangsa intelektual melalui dua cara. Pertama, dengan memperkenalkan kursus pengajian secara populis demi mengantarabangsakan universiti. Kedua, universiti melantik barisan akademik daripada golongan konformis tanpa penilaian karakter intelektual. Menggabungkan kedua faktor berkenaan menyebabkan kerugian terhadap bangsa dan negara secara keseluruhannya. Barisan akademik yang sepatutnya menjadi perwakilan intelektual dalam negara kini memilih peranan seperti kerbau di cucuk hidung. Dana awam yang disalurkan ke universiti-universiti awam untuk tujuan pembangunan modal insan yang boleh menjadi aset negara telah disalurkan untuk kemajuan bidang kajian gender dan seksualiti sambil disokong kuat barisan terpelajar dalam dan luar negara. Meskipun begitu, bagi penulisan ini, bidang pendidikan tetap disenaraikan sebagai faktor kekuatan menggunakan analisis SWOT yang dilakukan, hal yang dihuraikan lebih lanjut di bab seterusnya. Anda tidak boleh kehilangan kepercayaan terhadap kemanusiaan. Manusia ibarat lautan. Jika beberapa titis lautan kotor, lautan tidak menjadi kotor. Petikan kata-kata Mahatma Gandhi.